Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi ini alhamdulillah syukur pada Allah kita bersama lagi dalam segmen Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang-bincanglah pasal bagaimana kita dapat redha Allah, ikut macam mana sahabah radhiyallahu anhum. Kenapa saya kata sahabah? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiqunal awwalun, orang mula-mula dan terdahulu, minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut mereka dengan baik. Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Allah sayang mereka, mereka sayang pada Allah. Kadang-kadang bila kita jalan selalu fikir, apa kata orang, apa kata jiran saya, apa kata dia, apa kata dia. Tapi seluruh sahabah bila mereka melangkah, mereka sentiasa fikir, apa kata Allah kepada saya, apa pandangan Allah kepada saya. Sebab tu seluruh sahabah ni mereka telah berjaya mendapat redha Allah dalam dunia ni lagi. Jadi sahabat Nabi, mereka orang macam kita, ada pilihan, ada keinginan, ada kemahuan, tapi mereka telah berjaya mendapat redha Allah. Kerana itu kita nak berusaha supaya dalam kehidupan kita, kita dapat redha Allah. Jadi perkara pertama yang kita nak cerita sahabat ni, sebab tu dia kata sahabat pergi mana-mana, mereka kata kunu mislana, jadilah seperti kami. Dia pergi mana-mana seluruh dunia kata kunu mislana, seolah-olah mereka kata kunu mislana, jadilah seperti kami. Dan seluruh dunia telah berubah dan mengikut Islam, mengikut para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Malangnya hari ini kita lihat keliling kita, ada tak kita boleh pergi mana kata macam saya? Tak ada. Mana Quran terpaksa tunjuk Quran dalam ialah Quran. Mana hadis Nabi kena tunjuk, kena buka kitab. Itu yang kita. Tapi zaman dulu bergerak, tanya mana Quran, tunjuk Nabi. Mana Quran, tunjuk Ali radhiyallahu anhu. Jadi seluruh kehidupan mereka ni adalah contoh untuk kita. Sebab tu kita hari ni sahabat orang macam kita, sama je, ada isteri, ada keluarga, ada pekerjaan, tapi mereka telah berjaya mendapat redha Allah. Tapi macam mana keadaan kita hari ni? Sebab tu sahabat, dia kata perkara pertama yang sahabat usahakan ialah iman. Sebab tu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu beritahu, ta'allamal iman wa summa ta'allamal Quran. Kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Kerana itu kata Abdullah ibn Umar, apa yang dihalalkan oleh Quran kami halalkan, apa yang diharamkan oleh Quran kami haramkan. Hari ini orang kita, sebab tu bila zaman tengah malam Umar radhiyallahu jalan, Umar selalu berjalan tengah malam untuk melihat keadaan masyarakat rakyat dia. Dia pusing-pusing, dia tengok, tiba-tiba dengar satu mak kata ke anak dia. Dia kata, wahai anakku, kita ni berniaga susu kambing ni asyik rugi je. Apa kata kalau kita campur air? Kata anak dia, mak, kalau khalifah tahu habis kita. Mak dia kata, mana khalifah tahu? Kata anak dia, mak, kalau khalifah tak tahu, Allah tu kan maha mengetahui, Allah tu kan maha melihat, Allah tu kan maha mendengar. Kita tengok orang dulu. Sebab apa mak dia boleh uji macam tu? Kata ulama, sebenarnya setiap hari mak dia dah ajar ke anak dia, nak, Allah tu maha melihat, Allah tu maha mendengar, Allah tu maha mengetahui. Hari ini macam mana keadaan kita? Kata Umar radhiyallahu anhu, satu orang takut ke Allah, seluruh makhluk takut dan tunduk pada dia. Satu orang tidak takut ke Allah, seluruh makhluk jadi sumber ketakutan pada diri dia. Dengan takut ni membuat kita menjadi taat. Tapi hari ini apa jadi ke anak kita? Dia kata takut. Dia kata kalau dulu macam-macam, hantu tu lah, hantu masuk malam maghrib ada hantu ni, tidur cepat ada hantu ni. Sampai anak kecil-kecil bawah 2-3 tahun tapi dah takut hantu. Bukan anak, bapa anak pun, budak bapa budak pun takut hantu lagi. Sampai ketua mak-mak pun nak pergi bilik air takut. Sebab apa? Sebab hari-hari kita dengar pasal hantu, cakap pasal hantu, sedangkan berapa orang ni pernah nampak syaitan hantu ni, tapi semua je takut hantu. Sebab hari kata hantu. Tapi Allah yang bagi kita segala-galanya. Percakapan ni dah mati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita nak usahakan macam dalam rumah kita, kita beritahu pada anak kita. Kadang-kadang ada orang kahwin sampai dah belas tahun kahwin, benda lain semua dia cerita. Habis dah tak tahu nak cerita apa, sampai senyap dah nak makan apa ya, nak jalan mana, nak pergi mana, tapi tak ada kata pun yang Allah bagi rezeki pada kita.
banyak nikmat Allah bagi pada kita tak terkeluar. Benda lain semua keluar. Sebab tu kita nak kena kenang je lah. Kadang-kadang kita lihat macam tu sampai kita senyap, tak tahu nak cakap apa, tapi tak terkeluar pun nak kata ya Allah. Nak keluar Allah pun kadang-kadang takut, tak terkeluar. Sebab tu kita nak usahakan. Sebab sebenarnya bercakapan tak Allah ni menjadi satu benda yang lazim di kalangan mereka terdahulu. Sebab tu walaupun tengah padang pasir, ada orang takut ke Allah. Abdullah ibn Umar kata, saya tengah berjalan-jalan, tiba-tiba duduk padang pasir, nampak satu orang pemuda bawa kambing banyak. Dia kata, bawa kambing ni? Dia kata, ni boleh tak kamu jual pada saya? Dia kata, tak boleh, ni tuan saya punya. Tengah padang pasir, mana dia orang nampak? Maka dia kata, tuan saya punya. Malah bukan tuan kau tahu, aku bagi harga lebih, kau boleh ganti kambing yang lain. Dia boleh kata serigala makan ke sebagainya. Maka dia kata, tuan saya tahu susah saya, mana dia tahu? Kata Abdullah bin Umar, dia testing pemuda tadi. Maka pemuda tadi kata, wahai tuan, kalau tuan saya tak tahu, macam mana dengan Allah? Macam mana dengan Allah yang maha mengetahui? Macam mana dengan Allah yang melihat? Macam mana dengan Allah yang maha mendengar? Jadi percakapan dan bercakap tak akhirat menjadi biasa. Sebab tu nak jadi baik ni sebenarnya kunci dia, kita bermula cakap yang baik. Orang kata macam nak jadi baik, senang je, dengar yang baik, cakap yang baik. Ni je untuk jadi baik. Sebab tu dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan sadid. Kata Ibnu Abbas, apa tu sadid? Bercakap tentang la ilaha illallah, bercakap tentang kebesaran Allah. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan baikkan amalan kita. Siapa baikkan kita? Allah akan baikkan kita bila kita mula bercakap yang baik dan mendengar yang baik. Sebab tu kita kena wujudkan dalam rumah kita suasana macam ni, cerita Nabi-Nabi, cerita sahabat, cerita akhirat, sehingga supaya iman terbina. Umar radhiyallahu anhu, dia tengah berjalan-jalan, tiba-tiba dia nampak semua budak-budak lari, satu orang budak tak lari. Dia tanya, kenapa tak lari? Pakcik, saya tak takut. Pakcik ni, Umar muka garang. Dia kata, pakcik, saya tak takut. Pakcik, budak kecil lagi. Pakcik, saya cuma takut kepada Allah. Tanya, siapa kamu? Dia kata, saya ni cucu pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Budak kecil tapi hati dia ditanamkan rasa takut kepada Allah. Hari ni, kalau budak kecil yang kadang sekian lah, saya sendiri, kita semua macam mana keadaan kita. Kadang-kadang waktu sujud yang berapa saat pun, kita tak rasa takut pun kepada Allah yang menjadikan segala-galanya. Sebab tu kita kena berdoa dan merayu kepada Allah, menangis supaya ya Allah, berilah saya iman, berilah saya kekuatan iman. Berdoa sekeluarga sebelum tidur ke, kita kumpul keluarga kita doa, ya Allah, binalah iman kami sekeluarga. Iman ni benda yang paling mahal seluruh dunia ni. Satu orang walaupun dia ada segala-gala dalam dunia, tapi kalau tak ada iman, bukan masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Iman adalah segala-galanya. Berapa ramai manusia yang tidak tahu nikmat iman ni. Nanti kita kena berdoa merayu kepada Allah, wahai Allah, binalah iman saya, binalah iman isteri anak saya, binalah iman kawan-kawan saya. Kalau satu orang guru doa, ya Allah, binalah iman pelajar-pelajar saya, yang pelajar saya belum beriman, berilah mereka iman. Dan kita doa supaya semua doa, kalau kita ketua, doa untuk orang bawahan kita, kita bos ke, ya Allah, pekerja-pekerja saya, di samping dia cari duit siang dan malam, tapi di samping itu macam mana dia datang tempat kerja ni, iman mereka juga terbina. Jadi percakapan ni kita kena wujudkan dekat mana-mana kita berada. Sebab apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Di antara orang-orang ada mengatakan Tuhan kami Allah. Maka Allah kata summa istaqamu, berterusan. Maka ketika mereka nak mati, Allah hantar malaikat, dan malaikat ni kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Orang yang selalu cakap tentang Allah, bila dia susah, bila dia sedih, Allah hantar malaikat kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah berita gembira bahawa kamu ni akan dapat nikmat syurga. Kerana tu iman ni dia kata, yang pertama untuk dapat iman ni kita kena guna segala apa panca indera yang Allah bagi pada kita. Mata kita tengok kebesaran Allah, telinga kita dengar kebesaran Allah, lidah kita cakap kebesaran Allah, fikiran kita guna untuk fikir tentang kebesaran Allah. Apa-apa kita buat, kita rasa kait dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Abdullah bin satu orang sahabat, bila dia pergi ke Rom, Raja Rom kata,
Dia kata apa? Dia kata ni, nak tak aku bagi separuh kerajaan Rom pada kamu. Ni orang iman yang kuat. Dia kata, kalau kita fikir lu balik ni bincang separuh, bukan suruh tinggal apa pun. Dia kata tak payah dakwah dia je. Boleh juga ni kalau kita separuh kerajaan Rom, separuh kerajaan mereka yang tu besar. Dia kata bukan separuh kerajaan Rom, tanpa sempat berfikir depan ramai orang. Dia kata bukan separuh kerajaan Rom, bahkan seluruh kerajaan Rom, bahkan seluruh tanah Arab, kamu bagi pada aku untuk aku tinggalkan agama, walaupun sekelip mata aku tak akan tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman dan kita dapat bercakap kebesaran Allah setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.